soalan pertama, bagi pendapat Puan, apa yang Puan faham atau Puan tahu mengenai kemiskinan di Malaysia? Okey, bagi pendapat saya lah, kalau yang saya tahu tentang kemiskinan ni dia maksudnya satu keadaan yang tiada duit, dia tiada keperluan asas, dia tak ada tempat tinggal, tiada makanan, tiada pakaian. Kalau dekat Malaysia ni, berdasarkan pengalaman saya juga turun pergi membuat bantuan-bantuan sukarelawan kepada uh, orang-orang yang miskin ni, saya memang terkejut lah sebenarnya bila melihat keadaan rumah, keadaan dia orang. Okay, seterusnya, macam kita tahu ada NGO-NGO dan badan-badan yang memberi dana kepada golongan yang tidak berkemampuan. So, bagi pendapat Puan lah, ada tak alternatif lain untuk membantu golongan-golongan yang tersebut? Saya pun bercerita berdasarkan pengalaman ya, sebab saya memang terlibat turun pergi memberi bantuan kepada golongan miskin. Jadi antara yang kami pernah buat lah ialah kami memang memberi sumbangan barangan-barangan terpakai. Kita kutip dari staff, dari student atau dari sesiapa sahaja yang rasa boleh memberi sumbangan barang. Itu dari segi barang, dan kita hantar kepada rumah dia orang lah. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita membawa pelajar untuk pergi cuci rumah. Biasanya macam ada rumah-rumah yang kami pergi ni, dia melibatkan warga emas yang tiada family ya, tiada family, bersendirian, susah kan. Jadi kita pergi cuci rumah dia, pergi cari kelengkapan barang dia, kita pergi bagi. Jadi kalau katakanlah kita pergi rumah orang miskin yang yang kadang-kadang dia orang sebenarnya tak ada info. Jadi kita bagi info tentang bantuan kat mana dia orang boleh dapat, info tentang zakat. Kemudian ada juga yang kita bagi info mengenai pekerjaan. Apa yang macam ada rumah yang ada anak muda tapi tak bekerja. Rumahnya jauh ke dalam, macam terasing daripada orang lain. Jadi kita bagi info dekat dia, apa kerja yang boleh ada di sekitar tu yang boleh menambahkan pendapatan keluarga dia lah. Seterusnya, sebagaimana yang kita sedia maklum, terdapat pelbagai program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan maupun badan bukan kerajaan iaitu NGO. Apakah program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan yang Puan tahu untuk membasmi kemiskinan ini di Malaysia? Program-program yang dijalankan oleh kerajaan ya untuk membasmi kemiskinan yang saya tahu ya ialah penyediaan rumah oleh government kepada rakyat miskin. Kepada golongan-golongan yang berada di PPRT ni, rumah yang kawasan orang miskin ni, dia bagi kerajaan juga menyediakan bantuan, dia bagi lembu untuk dia orang bela dan ternak. Kemudian dia bagi kemahiran menjahit. Yang buat program-program yang berkaitan dengan kemahiran-kemahiran. Ada senarai orang miskin ni, sebab bila macam kami nak salurkan bantuan, bila macam kami nak salurkan bantuan, kami akan JKM akan bagi tahu, oh yang ni dia dah JKM dia dah dapat bantuan, bagi tahu, oh yang ni dia dah dapat. Okay, seterusnya, kita semua tahu masalah yang kini melanda negara kita, iaitu wabak yang COVID-19. Jadi saya nak tanya pendapat Puan sebagai seorang kaunselor atau seorang pensyarah, adakah wabak ini telah memberi kesan ke atas kadar kemiskinan di Malaysia? Seperti mana yang kita tahu ya, bila kita dilanda wabak COVID-19 ni, kita telah dikenakan PKP ya, ataupun MCO. Jadi bila PKP ini dilaksanakan, bermaksud mereka-mereka yang selama ini punca pendapatannya adalah punca pendapatan secara harian, maksudnya cari pagi ni dapat pagi ni, cari petang ni dapat petang ni, semestinya terjejas lah, sebab tiada lagi punca pendapatan. Tiada punca pendapatan. Jadi kalau katakanlah dari segi, kalau katakanlah ditanya mengenai kesan COVID-19 ni kepada kadar kemiskinan, yes, saya rasa dia akan meningkatkan kadar kemiskinan. Sebab memang kerajaan ada membuat bantuan-bantuan macam-macam ya, kita tengok bantuan daripada pihak kerajaan ya. Tapi kita juga melihat kalau katakan yang tidak mendapat info ya, yang tidak mendapat info. Jadi macam ni juga, dia akan ada beberapa persen
orang-orang yang miss, orang yang tak ada internet pun, yang tak tahulah akaun bank tu ada ke tidak, yang tak ada benda tu. Dan pada pendapat saya dia memang akan memberi kesan kepada kemiskinan lah. Okey, untuk soalan yang terakhir, sebagai seorang kaunselor, adakah terdapat pelajar yang pergi berjumpa dengan Puan untuk meminta khidmat nasihat berkaitan masalah kewangan yang mereka hadapi? Okey, untuk soalan ni, memang ada pelajar yang datang ke berjumpa kaunselor sebab dia tak tahu ke mana dia sepatutnya pergi kalau katakanlah dia ada masalah di kewangan. Sebab tu dalam kami punya isu-isu yang kami senaraikan dalam sesi kaunseling, salah satunya ialah kewangan. Dan selalunya isu ni memang tinggi, sama ada pelajar lokal ataupun pelajar international. Dan kalau katakanlah dia orang ni adalah daripada keluarga yang susah, dan ini akan memang menyukarkan keadaan lah, akan menyukarkan keadaan. Jadi ada juga yang datang bertanya, maksudnya ada kerja-kerja kosong ke, kat mana ke, apa sahaja bantuan-bantuan yang boleh diberikan oleh pihak universiti. So selalunya dari segi kami, kami akan kalau katakan ada segi bantuan, kami akan bagi maklumat bahawa dia orang boleh refer kepada SSD, triple SD untuk mendapatkan bantuan zakat, bantuan beasiswa untuk pelajar-pelajar yang pandai tapi susah. Kemudian maklumat pekerjaan, kita boleh bagi maklumat pekerjaan yang HEP ada buat, yang di UM kot saya rasa ada buat job on campus. Ada juga yang datang bertanya, maksudnya ada kerja-kerja kosong ke, kat mana ke, apa sahaja bantuan-bantuan yang boleh diberikan oleh pihak universiti. So selalunya dari segi kami, kami akan kalau katakan ada segi bantuan, kami akan bagi maklumat bahawa dia orang boleh refer kepada SSD, triple SD untuk mendapatkan bantuan zakat, bantuan beasiswa untuk pelajar-pelajar yang pandai tapi susah. Kemudian maklumat pekerjaan, kita boleh bagi maklumat pekerjaan yang HEP ada buat, yang di UM kot saya rasa ada buat job on campus tu. Jadi boleh tak Puan bagi sedikit cadangan ataupun mungkin pihak kaunseling sendiri ada perancangan-perancangan yang di mana student boleh ikut supaya mereka dapat mengelakkan berlakunya masalah kewangan mereka sendiri? Pengurusan kewangan ni sebenarnya sangat penting sangat penting untuk pelajar. Jadi sebenarnya apa yang pusat kaunseling pernah buat ialah kita memberi taklimat dan juga program. Kita membuat program mengenai pengurusan kewangan. Kita juga pernah terlibat dengan Minggu Saya Kenal. Dalam Minggu Saya Kenal, jadi dalam Minggu Saya Kenal tu kita ambil kelompok dan kita buat kelompok dengan pelajar-pelajar baru. Antara perkara yang kita ajar pada pelajar baru ialah satunya ialah pengiraan PMK dan yang kedua ialah pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan, apa yang kita buat dalam yang kita namakan sebagai pengurusan kewangan ini ialah kita buat satu jadual bajet. Sekiranya dia orang dapat PTM banyak ni, berapa yang perlu habis dekat sini, berapa yang perlu habis dekat sini, berapa yang perlu habis dekat sini, baki tinggal berapa. Jadi kita ajar supaya dia orang nampak maksudnya pada satu semester tu macam mana dia orang boleh merancang kewangan dia orang.